Rasa-rasa nak tangguh dosa, buat dosa. Rasa-rasa nak pahala, maka buat pahala. Baik, apa yang kamu buat, kena ingat, akhir sekali kamu akan berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan beritahu pula kamu satu persatu apa yang kamu buat, dan ditentukan tempat kamu mengikut amalan kamu, sama ada syurga ataupun neraka. Baik. Wa iza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Dan kata dia dalam Ar-Rahman sebut, dan apabila manusia disentuh oleh sesuatu bahaya, ia akan segera berdoa kepada Tuhannya dengan keadaan rujuk kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Allah memberikannya sesuatu nikmat sebagai kurnia daripadanya, lupalah ia akan segala bahaya yang menyebabkannya merayu kepada Allah sebelum itu. Dan ia pula menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan dirinya dan juga orang lain dari jalan Allah. Katakanlah kepadanya, bersenang-senanglah engkau dengan kekufuranmu itu, bagi sementara sesungguhnya engkau daripada penduduk neraka. Mari ayat kedua pada malam ni kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala sebut sifat manusia. Jenis manusia ni kita semua akan kembali pada Allah. Allah tahu sebab dia buat kita. Percaya tak Allah tahu? Kita kena percaya. Kalau tak percaya, Allah beritahu lagi. Cuba suaikan, cuba adukan, cuba kita letak neraca yang Allah Subhanahu wa taala sebut ni pada diri kita. Betul tak manusia ni begini? Allah kata apa? Idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Manusia ni di antara sifat dia, apabila didatangi oleh sesuatu musibah, sama ada fakir ke, sama ada sakit ke, sama ada bala ke, ataupun apa-apa cubaan, da'a rabbahu muniban ilaih, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara automatik fitrah kejadian manusia. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana cari Tuhan, tengok matahari, kata ni kok Tuhan, dan matahari lesap. Bukan dia ni, kalau lesap gini ni tak boleh nak jadi panduan. Tengok bintang, tengok bulan, cari Tuhan, cari sesuatu yang baik untuk rujuk. Baik. Dan itu fitrah manusia, nak kepada kebenaran, nak kepada kebaikan. Kita pun apabila berhadapan dengan sesuatu musibah, maka kita akan cari Allah. Bagi seorang hamba yang beriman, yang belum lagi diri dia ni diselaputi dengan berbagai-bagai dosa, dia akan cari Allah. Kita naik motorkar, kalau emergency terkejut, kita sebut Allah. Tersepak batu, Allah. Terjatuh kaki dalam parit, sebut Allah. Dalam keadaan orang ni diri dia belum diselaputi dengan dosa yang tebal. Tapi kalau dah dosa tebal, sekeliling dosa, pahalanya tak ada, emergency sebut macam-macam. Sumpah serana habis pada orang depan. Kalau jatuh dalam parit, sumpah serana habis pada parit, tak ada pasal-pasal. Parit tu jadi masa. Tidak ingat pada Allah. Sebab apa? Sebab pada masa tu badan dia dah diselaputi dah dengan dosa. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita peringatan-peringatan yang sebegini, supaya kita jadi orang yang baik, yang boleh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Azan. Kemudian Allah sebut, itu kena ingat, itu dua jenis manusia. Dua ni ada golongan yang macam ni. Macam mana kalau susah?
lupa pada Allah. Kalau susah ingat Allah, kalau senang dia akan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dan kita habiskan ayat ini. Baik. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala beritahu sifat manusianya begitu. Apabila datang susah ingat pada Allah, dan apabila senang dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabili. Bukan setakat lupa pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa ja'ala lillahi andada. Bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pula, ataupun melawan Allah. Masa dulu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apabila senang ni, ni rumah besar ni kerana aku bekerja kuat, aku pangkat tinggi ni kerana aku hebat, aku belaka. Lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, melawan Allah, macam Firaun. Melawan Allah. Melawan Allah bagaimana? Sehingga kepada peringkat akhir, anallah, dia mengaku dia ni Allah. Siapa yang tak ikut dia, Masyitah tak ikut dia, dia kata, Masyitah, tak mengaku aku Allah, tak mengaku aku Tuhan, tak mengaku aku Tuhan kamu, aku akan campak kamu dalam api neraka. Dia nak melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan kepada kita. Ini sifat manusia. Susah cari Allah, apabila senang lupa Allah Subhanahu wa taala. Satu peringkat. Lebih teruk daripada itu, wa ja'ala lillahi andada. Melawan Allah Subhanahu wa taala. Lebih teruk daripada itu, liyudilla an sabili. Melawan Allah satu hal, mengajak orang lain melawan Allah Subhanahu wa taala. Tiga. Lupa Allah, teruk. Lebih teruk daripada itu, lawan Allah. Lebih teruk daripada itu, liyudilla an sabilillah. Bawa diri dia lupa jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bawa orang lain, ajak orang lain sekali untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringkat yang paling teruk. Ini dosa yang paling teruk. Dia tanggung dosa dia sendiri, dan dia ambil dosa orang lain pula, tanggung pada diri dia. Ini paling teruk. Macam orang mencuri. Orang mencuri kalau curi duit ayah, senang minta maaf. Curi duit orang sebelah, jiran ataupun orang lain, lagi teruk dosa. Curi duit masjid, lagi teruk dosanya. Tak. Kerana dia, benda itu mengakibatkan kepada perkara yang lebih besar. Baik, kul tamatta' bi kufrika, kata Allah. Qalila, kamu rasa apa yang kamu buat atas dunia ni, kamu lupa pada Allah, kamu buat begini-begini ikut hawa nafsu kamu, sedangkan jalan kamu adalah jalan melawan Allah Subhanahu wa taala. Kamu rasa senang lenang, kul tamatta' bi kufrika. Buatlah, nak buat tak ada apa. Kul tamatta' bi kufrika, kata Allah. Hai Muhammad, sebut pada puak-puak ni, tamatta' bi kufrika. Buatlah, nak buat kan. Qalila, tapi kena ingat apa yang kamu buat ni sekejap je. Qalila, sementara. 63 tahun kamu melawan Allah boleh. 90 tahun, 100 tahun. Atas dunia ni je. Lepas pada ni kamu akan mati, tidak ada jalan langsung, tidak ada tempat langsung dah kamu nak melawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa hebat, kalau rasa kuat, kalau rasa gagah, kalau rasa itu ini, nak melawan, lawanlah. Qul tamatta' bi kufrika, kata Allah. Nak lawan-lawanlah, nak berdegil di atas perangai kamu, nak berdegil di atas kekufuran kamu, nak berdegil di atas kedegilan kamu, silakan. Tapi kena ingat, qalila, apa yang kamu buat ni, kehidupan atas muka dunia ni, kelazatan dunia ini adalah qalila, sementara saja. Umran qalila wa zamanan yasira, sekejap sangat je. Innaka min ashabin nar, kena ingat di akhirat kelak kamu jadi ahli neraka. Bila ahli neraka ni? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Akibat daripada kufur, kamu akan jadi ahli neraka selama-lamanya. Kamu boleh megah, kamu boleh tunjuk hebat, kamu boleh tunjuk kuat atas muka dunia yang 63 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Tetapi innaka min ashabin nar, akhir sekali tempat duduk kamu mana? Neraka.
Selama mana kamu jadi ahli neraka, tak ada had. Di akhirat kelak jadi ahli syurga tak ada had masa, dan jadi ahli neraka pun tak ada had masa selama-lamanya. Maka fikirlah mana yang lebih baik, kemuliaan sementara ataupun kemuliaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Adakah kamu rasa kamu lebih baik ataupun cuba kamu celik mata sikit, gadaikan segala kemewahan yang ada atas muka dunia ni, jadi orang yang qanitun, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, sajidan wa qa'ima, sentiasa sujud dan qiyam, maknanya sembahyang dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yahzarul akhirah, sentiasa ingat kepada dosa pahala, wa yarju rahmat rabbih, dan sentiasa minta inginkan kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Lepas daripada Allah sebut tadi, silakan Allah sebut juga. Cuba fikir sekejap, hidup atas muka dunia 60 tahun kita boleh bersenang lenang. Tetapi lepas daripada 60 tahun ni, lepas daripada 70 tahun ni, di akhirat kelak, mana jalan kita? Okeylah aku atas muka dunia ni nak pilih jalan ni, jalan kufur kita kata, jalan maksiat. Kita rasa bahagia setakat atas muka dunia. Tapi kena fikir, lepas pada ni kamu akan mati. Dan mati Allah buka fail semua sekali kehidupan kamu akan ditentukan. Sama ada syurga ataupun neraka. Kehidupan dalam syurga tak ada hadnya, dan kehidupan di neraka tak ada hadnya. Kalau kamu kufur, kalau kamu maksiat, kalau kamu asi, melawan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebut dah, innaka min ashabin nar, tempat kamu adalah neraka, dan neraka itu sangat azab. Cubalah berfikir sekejap, gadaikan keadaan dunia